Amin ya rabbal alamin. Yaitu pada membicarakan nasihat yang keempat, muka surat yang ke-10, dengan tajuk kadar balasan mengikut kadar amalan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Riwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mau menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Apabila malaikat ini telah memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, itu bukan urusanku, aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka itulah kerja yang mesti aku lakukan. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadah akan aku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampuni akan segala dosa-dosanya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita telah masuk kepada nasihat yang keempat. Setelah Imam Ghazali membicarakan beberapa nasihat sebelum ini, maka nasihat yang keempat ini adalah nasihat yang sedikit diangkat darjat martabat nasihat tersebut. Kalau sebelum ini diceritakan tentang agar kita memuliakan usia dan waktu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, lalu kemudian dinasihati lagi supaya kita ini memuliakan usia dan waktu dengan kita ini mengikhlaskan niat kita di dalam menerima sebarang peringatan, tazkirah dan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian dinasihatkan lagi setelah kita mendapatkan satu-satu ilmu, maka kata Imam Ghazali lagi, ilmu ni tidak akan bermanfaat melainkan ia diamalkan. Mana orang ni bila dah sibuk dengan ilmu, maka dia kena faham satu lagi tingkatannya, iaitu bahawa ilmu yang kita belajar selama ini tak ada manfaat sedikit pun melainkan setelah kita beramal dengan ilmu tersebut. Lalu kemudian pada nasihat yang seterusnya, di kalangan orang yang beramal itu, maka balasannya berbeza-beza mengikut kadar amalan masing-masing. Walaupun atas nama solat berjemaah, semua sama solat berjemaah, subuh tadi semua berjemaah, tetapi ganjarannya berbeza-beza. Tak akan sama orang yang datang solat berjemaah dalam keadaan dia sempat bertakbiratul ihram bersama dengan imam, dengan orang yang datang sembahyang berjemaah hanya sempat satu rakaat dengan imam, dan ada orang yang datang sembahyang berjemaah dalam keadaan dia sempat dengan tahiyat akhir semata-mata. Maka tidak akan sama ganjaran tersebut walaupun atas nama beramal dengan solat berjemaah, kerana setiap orang akan dibalas mengikut kadar amalan, kadar balasan. Sebab kadar solat berjemaah 27 kali ganda ni, kata ulama, perkiraannya adalah yang sempurna daripada awal sampai akhir. Berarti ada orang yang dia dapat solat berjemaah tu 26, ada orang dia dapat sembahyang berjemaah 25, barangkali dia dapat 15, barangkali dia dapat 10, barangkali dia dapat 5, dan ada juga yang sembahyang jemaah pun dapat 1. Jadi kuncinya adalah dengan bagaimana kadar amalan itu dibuat. Jadi sebab tu bermulanya nak dapat solat berjemaah sempurna, kena mula kata ulama saf yang tepat, saf yang betul. Jadi sebab tu kita kena rapatkan saf. Bahkan hukum merenggangkan saf itu adalah makruh. Ada orang tanya saya, apa hukum merenggangkan saf ini? Makruh hukumnya. Apatah lagi dalam keadaan sekarang yang dibenarkan merapatkan saf. Jadi sebab itu kadang-kadang kita ni lebih memilih benda makruh daripada untuk kita ni menyempurnakan saf di dalam solat berjemaah. Kerana hadis Nabi jelas, Nabi menyebut luruskan saf, jangan sampai Allah Ta'ala perselisihkan hati-hati kalian.
Maknanya itu satu tuntutan yang sangat dituntut untuk merapatkan saf. Rapat saf ni bukan perintah ustaz, bukan perintah bukan perintah menteri besar, bukan perintah Perdana Menteri. Ia adalah perintah Nabi. Jadi maka dengan sebab itu, kerana orang kita tak faham, sebab mentang-mentanglah dia pernah renggangkan saf sebelum ni, sampai ke hari ni renggangkan saf lagi, makruh hukumnya. Jadi benda makruh ni saya selalu sebut, kalau benda makruh kita buat dalam sembahyang, ibarat kata kalau Allah Ta'ala berikan ganjaran siapa yang rapatkan saf satu solat fardu, Allah Ta'ala berikan dalam bentuk duit RM1,000 untuk satu solat yang dia rapatkan saf. Mana kalau 5 kali solat fardu dapat RM5,000 sehari. Agak-agak waktu tu kita rapat saf tak? Rapat. Bahkan kita marah kalau orang tak rapat saf, cepat rapat nanti terlepas RM1,000 pula hari ni. Kita akan tarik orang tu suruh rapat saf kita, kerana kita nampak duit. Tapi benda makruh yang kita buat itu lebih rugi daripada RM1,000. Lebih rugi daripada RM1,000,000. Bahkan apatah lagi kalau benda makruh itu dibuat dalam bulan Ramadan, lagilah mendapat kerugian yang berlipat kali ganda. Ini nak suruh orang kita faham. Pada satu tempat saya pergi, cukup sedih lah. Satu masjid. Jadi itulah malam tu ganti kuliah aja. Jadi kita tak pernah mari ke masjid tersebut. Pergi-pergi sembahyang maghrib. Satu sejadah dia besar-besar. Sejadah masjid tu memang besar. Besar ni kot saja. Besar. Lepas tu bila kita pijak atas sejadah dia nak rapatkan saf, dia jeling kita macam nak makan kita. Itu masalah. Sejadah besar satu, dia jeling kita tu macam nak makan kita. Saya okey lagi lah, saya pun buat tak tahu sembahyang maghrib. Kita nak dapat fadilah. Takutnya terluput fadilah sembahyang maghrib. Bila sudah kuliah, nak sembahyang isyak. Nak sembahyang isyak, bila saya rapat tu, jadi kita tepi saja. Saya tak pernah lagi saya rapatkan sampai di tepi macam tu. Dalam hati saya, tak pernah. Itu masjid yang pertama. Dia tepi macam tu. Kata Ustaz, jauh sikit. Dia kata macam tu. Saya pun tersentak hati saya. Sudah sembahyang berjemaah, saya pun cakap dengan DJK, saya kata Ustaz, saya pun terang satu persatu dengan dalilnya saya sebut. Dan benda ni ulama' saya dah muzakarah dengan guru saya, dan benda ni memang kita iktiraf benda ni makruh. Tapi dia kata Ustaz, bukan apa Ustaz, kami ni bekerja, ada bos kita ni lah, dia tak diterima apa pun alasan. Ada Ustaz cakap lah apa pun sekalipun, dia ni memang ada pegangan dia sendiri. Sebab saya kata, saya punya jemaah macam-macam. Ada jemaah saya ni orang istana pun ada. Dan dia pun rapatkan saf kita, tak ada masalah. Jadi maknanya ni SOP siapa buat, dia sendiri buat untuk masjid dia. Sebagai besar masjid semua dah buat, dah rapatkan saf ni. Jadi dia sendiri yang buat. Kononnya kerana masih lagi tu. Tapi buat dalam keadaan tak faham hadis, tak faham dalil. Dia kata bukan Ustaz, kami ni bekerja je. Kami ni bekerja Ustaz. Jadi kalau tak buat, dia ni biadab sikit dia ni. Dia pernah sahur seorang Ustaz untuk berhenti kuliah awal. Maknanya saya kata boleh tahan dalam masjid ni. Maknanya dia pernah sahur Ustaz ni berkuliah, mungkin Ustaz ni lewat sikit lepas isyak tu tak berhenti lagi. Dia pernah sahur Ustaz ni. Maknanya orang yang sama yang meletakkan supaya buat SOP ni, dia sendiri pun pernah sahur Ustaz yang datang berkuliah. Sebab lambat berhenti kuliah. Saya pun faham lah. Kenapa dia orang terpaksa ikut seperti sebab begitu. Sebab ada orang yang perangai macam ni. Saya kata Ustaz, terus terang saya kata, kalau ada jemaah yang perangai macam ni, saya tanya dia, ada tak dia dengar kuliah saya tadi? Dia kata ada Ustaz. Saya kata sebaik dia tak sahur saya. Kalau sahur saya berhenti terus. Saya kata kalau ada perangai jemaah macam ni, Ustaz tak jemput saya kuliah pun saya berterima kasih. Saya kata pasal apa? Pasal orang kalau memang dah sombong, maknanya kalau dia jemput Ustaz sekadar nak memenuhkan jadual kuliah, saya kata bukan saya orang ni. Hatta kalau bayar mahal tempat Ustaz pun saya tak pergi kalau ada jemaah yang sombong macam ni. Sebab saya pernah cerita, saya kata saya pernah ada jemaah yang sombong macam ni. Di satu ketika dahulu saya tak pergi masjid itu dah dekat 8 tahun, dan saya tak tahu jemaah itu dah mati ke belum. Jadi maknanya kita ni nak beramal biar kita faham kudrat kita, dan kita kena faham bahawa begitulah kesempurnaan solat berjemaah ni begitu sempurna. Jadi kalau kita sayang sangat sejadah kita, sebab beli daripada Mekah sejadah pula original Raudah, tak nak bagi orang pijak, kecilkan sejadah kita. Kecilkan sejadah kita ni, dia punya pandang macam nak makan kita.
Jadi maknanya maka kita ni najis, bawa najis pula. Jadi sebab tu ni orang tak faham. Dalam solat pun masih tak faham lagi solat berjemaah. Kalau itu pun dia kata, maka sebab tu. Lepas tu saya tengok, saya pergi sekarang 1 bulan tu lebih 40 buah masjid surau saya pergi. Berkuliah dan sebagainya. Kita tengok suasana jemaah yang solat berjemaah dia dalam keadaan rapat kasar, jemaah dia cukup akrab di antara satu sama lain. Tapi suasana solat berjemaah di masjid yang mana mereka ni renggang-renggangkan lagi sah ini, memang suasananya nafsi-nafsi. Sungguh saya kata, benar apa yang Nabi sebut. Nabi kata jangan sampai Allah perselisihkan hati kalian. Maknanya jangan sampai Allah bila dah perselisih ni sangka buruk tinggi. Dia cepat sangka buruk. Ini nak kata pada solat berjemaah tu. Jadi takkan sama orang yang renggang kasar dengan orang yang rapat kasar, takkan sama ganjaran. Itu yang kita kena faham. Dan begitulah juga takkan sama orang yang duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan dia dengar dengan orang yang tidur dalam majlis pun tak sama dah. Dengan orang yang main telefon tengok video TikTok dalam majlis lagilah tak sama. Jadi itu yang kita nak memahamkan. Orang beramal ni banyak, orang dengar kuliah ni banyak. Atas dasar dengar kuliah ni bermacam-macam orang dengar kuliah. Dengar kuliah dalam keadaan hati yang jelek pun ada. Dengar kuliah dalam keadaan hati yang jelek mata tutup pun ada. Dengar kuliah dalam keadaan mata tutup hati pun tutup pun ada juga, sambil mengigau sekali package. Pun ada juga bermacam-macam orang dengar kuliah atas dasar dengar kuliah. Jadi ganjaran ni macam mana? Ganjaran yang berbeza. Sebab tu dalam satu kisah Nabi SAW dalam satu majlis, iaitu yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laysi, dia menyatakan bahawa satu ketika Nabi ni duduk dalam satu masjid, dalam masjid Nabi bersama dengan orang ramai. Lalu kemudian disebut idh aqbala thalathah nafar, lalu kemudian datanglah 3 orang lelaki. Lalu kemudian datang 3 lelaki ini, 2 lelaki bergerak menuju kepada Rasulullah, duduk sekali dalam majlis. 1 orang daripada 3 lelaki ini berlalu pergi. Lalu kemudian Abu Waqid ni pun berkata lagi, 2 orang yang duduk bersama dengan majlis Rasulullah itu pula, salah seorang daripada 2 orang ini dia mencari tempat yang kosong, yang paling depan sekali, lalu dia duduk. Adapun yang kedua ni dia duduk di belakang. Di belakang sekali daripada jemaah yang hadir. Dan ada pun lelaki yang ketiga tadi, dia pun berpaling pergi, keluar daripada majlis. Selesai daripada Rasulullah bercakap dalam majlis ini, maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada sahabat, ala ukhbirukum 'anil nafar thalatha, kata Nabi, maukah kamu ni aku nak sebut dan cerita tentang 3 lelaki tadi. Kalau kamu perasan 3 lelaki dalam majlis tadi, kamu nak tak aku cerita pada kamu tentang 3 lelaki? Maka jawab sahabat, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ada pun salah seorang daripada mereka ini, yang pertama tadi, dia bersegera menuju menghampiri Allah Ta'ala, kerana majlis ilmu ni majlis Allah. Sebab tu kita sebut majlis ilmu ni, dia kena jaga. Guru saya selalu pesan, sebagaimana kita ni pun duduk dalam majlis sultan, majlis istana, kita akan jaga tata tertibnya, adab-adabnya, perilaku kita. Dengan keadaan kita akan ikut SOP-nya. Dengan pakaian kita bila masuk nak menghadap sultan, tak boleh berpakaian ada warna kuning. Itu SOP dia yang kita kena tahu. Kalau pergi majlis istana, menghadap dengan siapa pun sultan ataupun yang Pertuan Agong, kita tak boleh bawa apa pun yang berwarna kuning. Beg kuning kita, walaupun mahal macam mana, tak boleh bawa. Ataupun kita pakai spek mata kita, bingkai itu kuning pun tak boleh. Kerana kuning ni untuk ada istana sahaja. Jadi ada pakaian dia, itu majlis kita dengan makhluk. Dan ada dia, tak boleh kita buat suka hati. Gatal macam mana dekat punggung, kita ligat punggung depan, tak boleh. Dan kita pun tak tergambar nak buat. Kalau nak terkentuk pun kita tahan, biar bunyi slow je. Tak bunyi kuat. Dan kita tahan mata kita daripada tidur. Kita takkan tidur, tahan mata kita. Kalau nak terkencing pun kita tahan kencing kita. Nantilah, tahan sikit lagi, sejam lagi. Pasal apa? Pasal jaganya kita. Lalu kata guru saya, bagaimana kamu dalam majlis Allah?
Bagaimana kita dalam majlis Allah? Kalau dengan makhluk pun kita tak tergamak nak buat suatu benda yang sebegitu biadab, maka apakah kamu sanggup berlaku biadab di hadapan majlis Allah? Kadang-kadang bukan setakat berundur, terlentang terus tidur dalam majlis. Tentang ada satu tempat saya pergi, jemput kuliah Zuhur. Kuliah Zuhur dekat dengan Saiful Jaya ni lah. Dia jemput kita kuliah Zuhur. Jadi surau tu, Allah, sedih. Sebab dia hanya untuk melaksanakan peruntukan saja. Maknanya peruntukan untuk surat kuliahnya dah ada dah. Jemput siapa yang datang pun dia bayar. Asalkan orang je, jangan jemput kambing sudah. Asalkan orang datang kuliah. Jadi kadang-kadang kita pergi tu, seorang dua tu pun tidur terlentang sambil-sambil rehat, waktu rehat bekerja, tempat bekerja. Jadi kata, aku nak kuliah kat siapa ni? Tunggulah sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat lagi. Pasal dia tidur terlentang tu, seorang dua. Jadi marilah AJK dia. AJK dia pun pacak kamera apa semua sekali. Saya pun start kuliah, dah AJK dah ada dah, kita pun start kuliah. Tapi kuliah pun ingat dia bangun, tak bangun juga. Masya Allah, ada. Jadi saya kata nasib baik juga COVID. Lepas PKP saya tak pergi mengajar tu, dah suruh. Jadi maknanya kita nak mengajar pun tak seronok. Dia mengajar ni kalau bayar macam mahal macam mana. Kalau mengajar dengan tiang, Ustaz kena mengajar dengan tiang je. Kami bayar 1,000 tak apa. Mengajar dengan tiang. Rakaman tak ada, Ustaz panjang, Ustaz tak ada orang. Dia buat menatap apa pun mengajar saja. Mudah bahasa kasar ni begitu lah. Katakan ini kasar sikit. Jadi maknanya saya pun tak pergi surau tu, saya pun tak pergi. Tak berkuliah. Saya kata tak apalah. Saya pun tanya AJK, saya tanya AJK kat situ, dah ada cari kuliah, ada macam ada lagi pengkuliah lah. Tak apalah, orang lain ambil lah. Jadi maknanya nak kata apa ni, dalam majlis Allah kita nak dapat rahmat Allah, Allah nak beri bantuan akhirat kat kita ni. Lalu tiba-tiba kita ni tidak berlaku beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Suul adab, muamalat kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak jaga. Maka bagaimana Allah taala nak membalas ganjarannya kepada kita? Jadi kadang-kadang kita faham setengah muslimat, kalau muslimat kuliah orang pencen ni, kadang-kadang dia minta izin, Ustaz nak menunjuk sikit boleh tak, kaki dah lengok ni Ustaz. Nak duduk macam ni. Sebab ada kuliah muslimat tu dia duduk atas kursi. Ada atas kursi okey, tak ada masalah. Tapi duduk macam ni kita faham lah. Dengan yang ada gaulnya. Dengan yang ada macam selitihnya. Yang doktor nasihat jangan duduk gitu lama-lama. Jadi kita faham lah. Jadi ada yang minta izin bagus, dia minta izin, Ustaz nak duduk sikit. Muka nak minta tu menahan, nak menangis nak tengok. Adik maknanya kita faham lah. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah, itu bukan menjadi satu kesalahan. Cuma janganlah sampai kita ni sengaja, kadang-kadang sengaja untuk berlaku sedemikian. Jadi sahabat ni, balik pada cerita sahabat ni, dia sahabat yang pertama ni kata Nabi, dia tengok mana tempat yang paling kosong dan tempat yang paling depan sekali. Sebab zaman sahabat dia duduk rapat-rapat, sehingga disebut sekiranya helaian daun yang gugur daripada pohon tak akan jatuh ke tanah, akan jatuh ke atas ribaan sahabat. Jadi maknanya, jadi begitu susah kalau nak cari itu, ibarat macam orang lelaki masuk nak cari tempat duduk sembahyang jemaah. Dia akan cari itai, kata dia ada tempat kosong, dia pun pergi masuk. Begitulah zaman sahabat. Kalau zaman kita ni, paling depan paling kosong. Itu kita tak payah cari kosong lah. Memang depan confirm kosong. Kosong. Ni bagi depan ni kosong lagi. Padahal tak ada masalah. Tak dosa pun duduk depan ni. Tak ada masalah. Barangkali kita beri laluan pada jin Islam, Ustaz. Bukan kami tak nak duduk. Tapi kami memuliakan barisan jin pun nak mengaji juga. Betul, jin pun ada bersama dengan kita. Ada jin Islam ni kan duduk dalam majlis ini. Ada duduk dengan kita. Jadi kami tak nak ambil tempat dia orang. Dia orang dah lama dah duduk kat sini. Bagus, tawaduk muslimat ni. Jadi insya-Allah. Jadi itu lelaki yang pertama. Kata Nabi, sebagaimana dia menghampiri menuju kepada Allah, Allah pun juga menuju kepadanya. Bagaimana dia bersungguh, dia Allah Ta'ala pun maka menuju kepadanya. Rahmat Allah Ta'ala pun lebih kepadanya. Kefahaman pun dia dapat lebih daripada orang lain. Lalu kemudian disebut
Maka wa amma ahaduhum, yaitu kemudian salah satu daripada yang pertama tadi, yang kedua pula, adapun wa ammal akhar fastahya, adapun yang kedua tadi, dia ni kalau duduk dalam mesin selalu duduk belakang. Duduk belakang, tiang belakang dia lah, dia memang tiang. Dah berapa kali dia cuk tiang tu daripada dulu lah. Mungkin berapa kali dia nak mati pun dekat tiang tu. Dah ada orang macam tu. Tiang tu memang dia lah. Kalau saya pergi kuliah 3-4 tahun, dia seorang je dekat tiang. Saya kata memang tiang ni memang dia dah gezek yang dia punya kan. Semayang dekat tiang tu, duduk dalam mesin dekat tiang tu, sayang betul dekat tiang. Ada makna ada orang yang macam tu, duduk belakang, maka dia malu, seolah-olah dia malu. Maka begitulah Allah juga malu kepadanya. Dia faham juga, tapi faham-faham gitulah dia kata. Dah kuliah hari ni dapat apa? Okey lah dia kata. Adalah sikit-sikit faham kata. Siapa duduk belakang. Jadi maka dengan sebab itu ada pun disebut yang ketiga, ada yang ketiga ini wa ammal akhar fa'aradallahu anhu, maka ada pun yang terakhir yang ketiga, dia berpaling daripada rahmat Allah, maka Allah juga berpaling daripada. Dia tahu ni majlis rahmat Allah. Dia tak ada kerja apa pun. Dia memang lapang waktu tersebut, tapi sengaja dia ni tak apa, dia memilih jalan untuk dia tidak duduk seketika dalam majlis ini, maka Allah Ta'ala turut berpaling daripada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maka dengan sebab itu Al-Imam Nawawi dalam meriwayatkan, dalam menyebut tentang hadis ini, hadis di atas ini, nak menunjukkan kepada kita, kata Imam Nawawi, galakan untuk kita ini sentiasa duduk bersama dalam majlis ini. Satu galakan daripada Nabi SAW. Kerana ini di antara tempat yang banyak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pengajaran daripada kisah yang kita sebut ini juga disebut bahawa keutamaan untuk kita ini sentiasa mendekati ataupun duduk di tempat yang paling dekat. Tapi cuma untuk muslimat ada batasnya. Kalau muslimin yang paling hampir dengan orang yang memberikan pengajaran dan pengajian. Ini satu galakan, tuntutan, bukan wajiblah tuntutan. Tuntutan sebab ia sangat dituntut. Contoh kalau kita ni duduk dalam mesin, duduk depan ni perasaan pula hidup. Duduk depan guru kita ni perasaan dia lain. Apatah lagi kalau guru muslimat, kita boleh duduk lagi rapat, lain perasaan. Satu, kita tak akan tergamak nak tidur. Itu yang pertama. Jadi yang keduanya maknanya kita lagi dekat dengan orang yang bercakap. Kefahamannya itu lagi lebih. Kefahaman itu lagi lebih. Dan banyaklah kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi maka dengan sebab itu, ini nak disebut tentang balasan Allah mengikut kadar balasan seseorang itu beramal. Maka dibawakan, Imam Ghazali membawakan kisah, iaitu nasihat yang keempat ni dibawa kisah daripada lelaki dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel, yang mana lelaki ini beribadatnya sampai puluhan tahun, sehingga dalam riwayat menyebut 70 tahun. Jadi sehinggalah lelaki ini, Allah Ta'ala ingin memuji lelaki ini. Tujuan Allah ingin memujinya kerana Allah Ta'ala nak mengajarkan kepada kita semua. Allah Ta'ala utus malaikat menyerupai seseorang dan beritahu kepada lelaki ini, kamu beribadat 70 tahun pun belum layak untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Kerana syurga Allah ni mahal, tak dapat dibeli dengan ibadat. Seinci syurga Allah pun tak dibeli dengan ibadat yang kita buat. Kerana syurga Allah Ta'ala yang sangat mahal. Tapi apa jawapan lelaki ini? Dia kata, urusan syurga ni bukan urusan aku, tapi urusan aku ni adalah urusan pengabdianku kepada Allah Ta'ala. Itu urusanku. Jadi macam maknanya apa? Jawapan ini menunjukkan orang ini digelar sebagai arif billah, orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tahu kenapa dia diciptakan oleh Allah. Macam kita lah. Kata kita berkhidmat, contohlah kita ni berkhidmat dengan majikan kita. Majikan kita minta untuk kita berkhidmat, tapi ganjaran dia tak boleh beri jaminan berapa ganjaran nak beri kat kita. Puluhan tahun kita berkhidmat untuk dia. Tiba-tiba orang kata, dan kita pun memang ikhlas nak berkhidmat dengan dia. Bukan kerana gaji, bukan kerana apa. Memang kita ikhlas nak berkhidmat. Dia bayar ke tak bayar, tetap kita nak khidmat. Kalau orang pun beritahu kat kita, kamu khidmat kat dia pun bukan boleh gaji pun.
Ataupun bukan boleh banyak pun gaji dia bayar. Maka lalu kita jawab, itu bukan urusan soal dia nak bayar tak nak bayar, bukan urusan. Urusan aku adalah khidmat. Urusan aku ni adalah mengajar. Maka soal orang nak bayar tak nak bayar itu bukan urusan aku. Kalau begitulah tahap hatinya, itu tanda dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu urusan dia di dunia. Maka lalu malaikat ni pun bertemu dengan Allah Taala. Maka lalu kata malaikat, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau tahu walaupun aku tak beritahu pada kamu. Maknanya kata malaikat, wahai Tuhan, kalau aku tak beritahu pun apa jawapan hamba ni, kamu dah tahu dah ya Allah. Tapi sebenarnya kalau Allah Ta'ala tak utus malaikat suruh beritahu kepada lelaki Bani Israel ni pun, Allah dah tahu dah jawapan apa dah dari kalangan Bani Israel. Cumanya Allah Ta'ala minta malaikat suruh tanya sebagai pengajaran kepada kita yang tidak tahu. Sebab itu Allah Ta'ala utus malaikat. Maka Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Sama dah macam saya sebut, Allah boleh sahaja nak hukum kita di akhirat kelak. Ni kita semua ni di akhirat kelak dibangkitkan di padang mahsyar tanpa perlu Allah timbang amalan, tanpa perlu Allah Ta'ala buat apa pun. Allah boleh tetapkan terus kamu ahli syurga, kamu ahli neraka, kamu ahli syurga, kamu ahli neraka. Allah boleh pilih terus. Siapa berani bangkang? Tak ada siapa berani bangkang, sebab Allah memang maha tahu. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak buat macam tu? Allah Ta'ala tetap hadirkan kulit kita boleh bercakap, kaki pula boleh bercakap. Kerana Allah nak hukum manusia bukan dengan maha tahu sahaja, tapi maha adil Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala ni dia ada sifat maha adil pula. Maka maha adil Allah itu, maka Allah Ta'ala datangkan kaki kita boleh bercakap, tangan kita boleh bercakap, hidung kita boleh bercakap. Sebagai bukti apa yang Allah hukumkan, Allah benar-benar maha adil. Ya, walaupun Allah boleh hukum dengan sifat maha tahu Allah. Jadi maka dengan sebab itu, begitulah kata Allah Subhanahu wa taala dengan asbab jawapan hamba tadi. Maka kata Allah, wahai para malaikatku, bersaksilah, maka sebagaimana dia tidak pernah berpaling ketaatan padaku, maka aku ampun segala dosa-dosanya. Allah, satu nikmat yang paling besar bila Allah ampun dosa kita. Ibarat kata mak kita ataupun kita suami kita lah. Suami kita sayang abang sepanjang perkahwinan, sampai hari ini abang ampun dah reda segala apa yang telah kita bersama selama ni. Tu pun kita dah rasa Allah tenang di hati kita. Bila dah suami boleh ungkap macam tu, ataupun bila mak ayah kita kata-kata kat kita, alun mak selama ni tak pernah pendam apa pun dosa lu, mak ampunkan dan mak reda dunia dan akhirat. Tu pun yang menyebabkan kita akan menitiskan air kita. Sekarang dapat keampunan daripada mak, apatah lagi yang mengampunkan kita ini yang maha pengampun. Allah, aku ampun dosa kamu, kamu tak ada dosa dengan aku. Allah, syurga lah jawabnya. Jadi nak menunjukkan balasan Allah sebab kesungguhan ketaatan hamba tadi, selagi dia tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dalam kehidupan. Itu kita ni disebut jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah Ta'ala ni sangat besar. Seperti mana kita tidak berputus asa, kita dah tahu dah kita memang tak layak dapat bantuan, tapi tetap tak putus asa, isi juga orang online. 10 kali isi, dah memang kita ni T20, memang kita kaya, bukan P40. Isi 10 kali isi, 10 kali kelentong, tak cakap dah turunkan gaji lagi. Dan memang kita tak layak, tapi tak putus asa kita. Kerana kita kata mungkin ada harapan kok ni, dapat sikit mungkin. Tapi Allah Ta'ala yang memang lebih rahmat daripada kerajaan manusia. Kalau kita merasakan kerajaan manusia itu bersifat lebih rahmat, kerajaan Allah maha rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Teruskanlah beribadat. Itu kerana tugas kita. Maka ini orang yang memahami hakikat kenapa dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah lagi yang lebih kurang kisah tentang lebih kurang apa yang kita bicarakan ini berlaku kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, yang kita pernah ceritakan sebelum ini. Abdullah bin Salam seorang alim Yahudi, maknanya orang alim, ulama dari kalangan Yahudi yang pandai membaca kitab, yang dimuliakan oleh orang kafir musyrikin Quraisy sebelum dia masuk Islam.
Jadi orang kafir musyrikin Quraisy menganggap Abdullah bin Salam, nama sebenarnya saya lupa, nama sebenar Abdullah bin Salam, tapi Abdullah bin Salam ini namanya setelah masuk Islam. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia dimuliakan sebagai orang alim, sebagai orang yang sangat alim, bijak, petah bercakap. Maka puak musyrikin tak puas hati dengan Rasulullah, dihantar Abdullah bin Salam untuk berdebat agar Rasulullah ini kalah debat dengan Abdullah bin Salam. Itu je. Maka dihantar, wahai Abdullah bin Salam, aku nak kamu debat dengan Muhammad. Dihantar Abdullah bin Salam. Tiba-tiba berlaku perdebatan. Abdullah bin Salam tanya, Rasulullah jawab. Abdullah bin Salam tanya, Rasulullah jawab. Sehinggalah disebut, apabila Abdullah bin Salam tanya tentang satu kata silap berkenaan dengan ruh, maka Rasulullah kata ini urusan Allah. Maka Abdullah bin Salam kata ini benar Rasulullah. Benda yang dia tak tahu, dia jawab tak tahu. Maknanya dia betul-betul orang yang benar. Maknanya benda tak tahu, dia beritahu jujur, dia tak tahu. Dan menyatakan kita ni tak tahu, ni satu ilmu. Ni tak semua benda kita nak jawab. Ada orang ni semua benda nak jawab. Oh ni beda, ada seorang ni. Saya tak tahu siapa yang letak dia gelar ustaz, dan saya kita pun tak tahu di pengajiannya di mana. Cuma ada orang tanya, cuba cerita tentang Nabi Adam lah pun. Cuma dia pun cerita. Dia kata sebelum Nabi Adam kita ni ada, dah ada berapa season Nabi Adam sebelum. Dah. Dia jawab macam tu. Dah berapa dah ni yang Nabi Adam ni dah last season dia kata. Dia ingat macam cerita kartun Naruto. Dah. Dia bawa kisah ni, dia kata orang ni kuat sangat ni. Mampu ketuk apa ni? Jadi maknanya semua benda dia nak jawab. Bila semua benda nak jawab, mengalut habis. Yang tak tahan orang pertahankan dia. Orang pertahankan dia, tak tahu dia pada ambil pada hujah mana. Dia kata ni last season. Sebelum Nabi Adam ni dah ada Nabi Adam yang lain diciptakan. Dah ada Nabi Adam sebelum ni, dan ada Nabi Adam sebelum ni. Kalau kita muslimat dengar yang ngaji sebetul pun tak boleh nak terima dengan akal yang waras. Jadi tak tu lah, dia mengarut semua benda nak jawab. Jadi tinggalkan, kalau ada orang ni semua benda nak jawab ni dah lebih pada Nabi dah ni. Ibarat kata macam tu. Jadi Nabi pun benda yang tak tahu, Nabi kata itu bukan urusan aku, ni urusan Allah. Jadi maka dengan sebab itu Abdullah bin Salam masuk Islam. Masuk Islam, asal berdebat jadi masuk Islam. Jadi buat musyrikin ni dia tunggu Abdullah bin Salam tak balik-balik. Ni apa cerita? Tak tahu menang kalah. Dulu tak ada live. Sekarang ni boleh dia dapat kod telefon online pun tak ada. Jadi pergi cari Abdullah bin Salam, jumpalah tempat di mana berlaku perdebatan tersebut. Sampai nak dekat, sampai Abdullah bin Salam ni tahu dah orang nak cari dia ni. Maka Abdullah bin Salam pun kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, nanti bila dia orang sampai, aku sembunyi kat belakang. Kamu cuba tanyakan mereka ini, aku ni, siapakah aku ni pada pandangan mereka. Jadi Abdullah bin Salam bersembunyi sampai buat musyrikin jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Muhammad, mana Abdullah bin Salam ni? Dia cakap Abdullah bin Salam, mana dia? Aku suruh dia berdebat dengan kau ni, tiba-tiba dia pun tak ada. Aku tekan Nabi pun tanya, sebenarnya Abdullah bin Salam ni siapa dia sebenarnya? Pada puak kamu ni, Abdullah bin Salam ni siapa? Kata puak musyrikin, dia orang yang paling hebat di kalangan kami, dia orang yang paling mulia, dia orang yang alim di kalangan kami. Tengah-tengah kawan ni puji ni, kawan ni pun keluar daripada persembunyian. Dia kata, berimanlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Allah Ta'ala. Lalu apa kata puak musyrikin? Kamu orang paling celaka sekali, wahai Abdullah. Orang paling celaka sekali. Tadi dia puji, tengah-tengah dia puji, tiba-tiba suruh beriman, orang paling celaka sekali. Maknanya apa? Dia orang ni sengaja kufur. Dia orang tahu Nabi ni insan yang benar, tapi sengaja mereka ni dikata disebut Allah Ta'ala dah cok hati dia, dah menterikan hati, kunci hati seorang ni. Marilah apapun dia takkan terima dah. Ini bila Allah Ta'ala dah kunci hati. Sebab tu jangan sampai Allah kunci hati kita. Kita ni jahil, jangan sampai jahil Allah kunci hati kita. Bila Allah Ta'ala kunci, marilah ustaz mana pun, marilah guru mana pun berkuliah, kita tak akan terima. Kenapa? Hati kita fi qulubihim maradun. Hati kita ni penuh dengan, iaitu titik-titik hitam, penuh dengan dosa. Sehingga sampai satu saat kita berpaling daripada kebenaran, Allah Ta'ala menterikan hati kita. Jadi maka dengan sebab itu, bila Abdullah bin Salam masuk Islam dan dia menjadi orang Islam, sahabat yang begitu hebat,
Sehinggalah Abdullah bin Salam bermimpi dia panjat satu tiang, lalu Nabi suruh dia panjat lagi tiang tersebut, Nabi suruh dia panjat lagi, sehingga dia sampai pada penghujung tiang tadi, dia memegang satu simpulan yang kemas. Lalu selesai daripada mimpi, bangun daripada tidur, Abdullah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mimpi kamu ni suruh aku pegang satu simpulan, apa tandanya?" Kata Nabi, "Kamu akan mati dengan pegangan yang benar." Maknanya Abdullah bin Salam salah seorang sahabat yang mendapat jaminan mati dalam keadaan Allah redha kepadanya. Ini sebab bila Nabi sebut macam tu, maknanya memang dia akan mati macam tu semua. Nabi kata dia masuk syurga, syurga sungguh kawan. Dan doa Nabi, doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Salam ni dia mendapat kemasyhuran, dia antaranya dia diberi jaminan untuk mati di atas jalan agama Allah. Jadi kisah ringkas cerita, setelah kewafatan Nabi, Abdullah bin Salam ni Allah panjangkan usia. Sehinggalah bila dia dah tua dah, Sayyidina Umar Al-Khattab beritahu kepada anak-anak muda, kalau kamu nak tengok ahli syurga, itu dia ahli syurga. Dia tunjuk kepada Abdullah bin Salam yang sudah tua pada saat ketika itu. Jadi orang muda waktu itu teruja nak jumpa dengan ahli syurga ni. Pergi ke Abdullah bin Salam, "Wahai ahli syurga, wahai ahli syurga," dia panggil Abdullah bin Salam. Maka apa kata Abdullah bin Salam? "Jangan kamu panggil aku dengan panggilan sebegitu. Syurga ni bukan urusan aku, ni urusan Allah." Maka macam inilah jawapan kawan tadi. Ni bukan urusan aku, ni kerja aku sebagai hamba je. Syurga ni urusan Allah. Maknanya Abdullah bin Salam pun memahami hakikat kenapa dia diciptakan oleh Allah. Kita kalau balik haji, orang tak panggil kita hajah pun, kita dah terasa hati, panggil aku hajah. Dah 5 kali dah haji. Dah. Orang tak panggil kita datin pun dah terasa hati dah. Dah. Banyaknya datin-datin dia pun tak panggil ustaz, panggil saya datuk apa, tak payahlah. Dah. Ada je orang panggil je. Tak ada masalah. Dia sampai kalau tak panggil, saya sebut saya ni datuk sah, datuk. Dah. Dah peduli apa aku, kamu datuk ke siapa? Jadi maknanya datuk tak mati. Jadi maka dengan sebab itu ada orang sampai jawatan di pangkat ni nak suruh orang panggil je. Nak suruh orang panggil. Siap mengaku tok guru pun ada. Saya tuan guru. Mengaku tuan guru. Siap buat poster sini, tulis nama tuan guru. Dia tuan guru ni. Kalau kita nak tahu tuan guru, betul ke tuan guru beli? Sekarang ni bukan datuk beli saja, tuan guru pun beli pun. Dia nak tahu tuan guru betul tak betul. Tuan guru ni siapa yang iktiraf? Kata ulama yang mengiktiraf dia ini tuan guru, dia ni syekh, dia ni baba, iaitu guru dia sendiri yang mengiktiraf dia. Guru sendiri. Kalau dia mendapat perkenan guru daripada guru dia, memang dia ni tok guru semua. Jadi maknanya walaupun kalau tok guru dia tak berkenan, anak murid dia panggil tuan guru, tak jadi tuan guru betul juga. Dia mesti tok guru dia sendiri yang mengiktiraf dia sebagai tuan guru. Jadi maka dengan sebab itu nak menunjukkan Abdullah bin Salam ni dia orang yang memahami. Dia kata aku ni tugas aku, pengabdianku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu nasihat yang keempat ni yang kita nak sebut, iaitu apapun yang kita buat, kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kadar balasan yang kita buat. Termasuk yang kita mengaji ini, kesungguhan pengajian kita ini Allah Taala balas. Sebab banyak kesungguhan kita, sebanyak itulah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapat balasan oleh Allah Taala. Itu disebut dalam kita walaupun mengaji tak pandai tak apa. Tak pandai tak apa, sebab akal kita berbeza-beza. Ada orang cerdas, ustaz cakap sikit dia boleh tangkap semua, tak boleh catat, dengar aja. Muslimin banyak macam tu. Muslimat banyak mencatat. Kalau muslimin kuliah muslimin, Allah dengar, anggur. Saya kata hebat sungguh muslimin. Dia tak boleh catat sebab ingatan dia kuat. Ingatan dia kuat. Tapi ada orang Allah Ta'ala jadikan dia ni akal dia kurang, menyebabkan dia ni kena banyak ulang. Maka sebab itu akal bukan permasalahannya, tetapi kesungguhanlah itu yang kita mikir kesungguhan. Sebab ada orang bersungguh, tapi dia ni ada Allah Ta'ala kurangkan dari sudut akal yang cerdas. Ada anak murid saya, anak-anak yatim, mula-mula kita tak tahu siapa dia ni, mengelamun je banyak dalam kelas. Kita bincang dengan ustaz, bincang dengan cikgu, macam mana dia ni? Dia betul mengelamun je banyak. Marah macam mana pun
Dia buat bodoh je. Dia buat bodoh dan dia tak ambil hati dengan kata-kata orang. Dan ni pelik pada orang ni saya kata. Tapi dia bersungguh. Apa-apa anda dapat 4 juzuk ke? 3 juzuk, 4 juzuk. Dia dapat 4 juzuk. Jadi bila dia bincang-bincang, saya kata kita kena jumpa ni lah pakar, ada pakar jiwa saya kata. Bakal kali ni Syahlam tu dia ada pakar jiwa. Sebab dia ni orang susah memang tak, dia tak akan ada rujukan anak dia nak bawa anak mana. Ni saya pun sebab kita pernah mengajar sekolah kerajaan. Jadi kita tahu SOP kalau budak yang macam ni nak dapat penentuan dia ni pendidikan khas ke macam mana, kita kena bawa dia jumpa pakar. Lepas dapat jumpa pakar, dasar dia ni ada kurang satu-satu tentang dia punya ni akal dia ni, maka kita kena dapatkan kad OKU pula untuk dapatkan dia punya khas dia ni, peruntukan khas, keistimewaan untuk budak-budak yang macam ni. Itu bawa cek sebab mahal, memang mahal, 1000 lebih kena. Dia diagnose semua. Lepas-lepas diagnose, rupanya dapatlah tahu budak ni ada masalah iaitu pembelajaran. Memang dia ni budak special. Tapi walaupun budak special, dia bersembuh. Ini patutnya bukan soal tu, soal kesembuhan ada keberkatan. Itu kadang-kadang kita ni bukanlah maksudnya ustaz saya ni dah tua, ingatan saya pun dah terganggu, bukan soal itu. Tetapi soal bersungguhlah datang majlis. Sungguhlah kita ni memperbetulkan ibadat kita, insya-Allah dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah yang kita dah sebut pada pengajian kita pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung lagi pada bulan depan, iaitu dengan dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat yang ke-11. Jadi setakat itu apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Saya ambil ruang dan kesempatan, ada satu kitab ni saya tengok, saya pun baru beli 2 hari lepas dengan sahabat saya. Dia baru keluarkan satu buku, iaitu 30 kisah daripada hadis yang sahih. Ada kisah Uwais Al-Qarni, ada kisah ulama dakwah, budak yang berdakwah belajar sihir, dan macam-macam 30 kisah yang menariknya semua itu daripada hadis. Semua itu daripada hadis. Dan yang lebih menariknya, dia buat pengajaran sihat. Mula-mula saya baca sekejap, Jadi semalam pun saya pun tanya dia, saya kata saya tolong jual je lah 30 kisah daripada hadis yang sahih. Jadi sebab saya tengok saya kata okey ya, saya kata saya pun ambil elok dia semalam, saya kata saya ambil dulu 100 unit, saya kata saya tengah bawa, saya tengah iklan lah pokok. Sebab benda dia baru keluar, baru sehari 2 ni. Beberapa hari ni dia buat keluar. Dan tujuannya adalah kerana nak memudahkan, dia kata nak memudahkan masyarakat ambil pengajaran daripada kisah. Sebab kadang-kadang orang selalu sebut Uwais Al-Qarni ada dalil tak? Ada kadang-kadang orang macam tu, ada dalil tak? Jadi dalam kisah ni macam-macam. Ada yang Allah Ta'ala uji dia dengan penzina, ada yang Allah Ta'ala uji dia ni terpaksa belajar sihir, ada sebagainya. Maka dia buat sekali-kali dengan pengajaran. Dia buat sekali dengan pengajaran. Jadi siapa yang nak pun 20 RM20, RM20 boleh dapat dengan saya kat luar tu. Kalau siapa-siapa yang nak lah. Jadi tolong sahabat ni Dr. Najamuddin, dia buat keluar ni pun kerana nak membantu orang-orang untuk memahami kisah-kisah daripada hadis, yang kata. Sebab di kalangan kita ni kadang-kadang dia faham cerita tu daripada mana? Daripada mulut lisan ustaz. Kadang-kadang mulut lisan ustaz ni pun kadang-kadang dia dah ambil daripada cerita besi-besi, kadang bertambah-tambah. Dan cerita ni ada asal. Sebenarnya cerita ni ada asal suatu cerita tersebut. Jadi apa yang baik datang daripada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada waktu duha yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga Firdaus tanpa hisab bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin.